Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga pada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kita masih lagi bicara tajuk solat ataupun sembahyang. Kita berhenti hari itu mengulangi sembahyang yang diwajibkan dan mengqadhakannya. Kita ni muka surat 130, mengulangi sembahyang yang diwajibkan dan mengqadhakannya. Kita dah berhenti seketika di atas sebab-sebab tertentu. Di atas sebab-sebab tertentu iaitu COVID. Walaupun kita berhenti, pahalanya sama juga. Kalau kita istiqamah dalam majlis ilmu, walaupun kita tak mai majlis ilmu, bukan saja-saja disebabkan COVID, maka pahala dapat sama jugalah. Sama jugalah dengan sembahyang jemaah, sembahyang jemaat dan sebagainya. Semuanya kita dapat pahala walaupun kita tak dapat nak mai. Bukan saja-saja kita tak mai. Bukan saja-saja kita mai sebab kita mengikut arahan yang kita ikut tu untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar. Sebagai contohlah, orang duk petikai sembahyang jarang-jarang ni. Dia kata sembahyang jarang-jarang ni bukan ikut Islam, dia kata ikut orang Yahudi. Hak sunnahnya dia kata sembahyang rapat-rapat. Jadi sembahyang rapat-rapat ni sunnah, tetapi yang sembahyang jarang-jarang nak menghindarkan daripada mudarat. Yang mana lebih utama? Nak hilang mudarat lebih utama daripada hak sunat. Nak menghindarkan mudarat yang lebih besar.
Itu kita ikut SOP. Kita ikut SOP ni adalah satu kewajipan. Yang kita melanggar sahaja, jadi kita berdosa lah. Kerana dengan sebab kita, penyakit tu akan merebak ke tempat lain. Itu yang kita ikut arahan ni. Sebab penyakit yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar ni, nampak tak? Tak nampak. Benda yang halus, setelah di zoom, diambil gambar, di zoom beribu-ribu kali, baru nampak. Baru nampak. Abang kata kecil lah penyakit ni. Benda yang Allah hantar kuman ni kecil sahaja. Cuma kita berusaha. Kita berusaha dengan kita ikut SOP pada masa sama dengan kita cucuk vaksin ni. Mudah-mudahan pada masa yang sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kita tangguh beberapa bulan, lama juga Ustaz no. Lama rasanya, lama dah. Walau bagaimanapun tak apa. Ada tanda, ada tanda tak apa lah. 136 sembahyang juga no. Tajuk apa masih kan? Yang kita ana ni satu muka surat 132. Dia tak sama muka surat no. Tapi tajuk yang sama, tajuk siapakah yang diwajibkan sembahyang no. Tajuknya masih tajuk solat juga. Cuma tajuknya siapakah yang diwajibkan solat. Dalam kitab ni muka surat 132. Yang kitab Tuan Haji tu 136 no. Tak sama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulubihi amin. Sembahyang juga tidak diwajibkan ke atas kanak-kanak kecil kerana bukannya di kalangan orang mukallaf. Walau bagaimanapun mereka tak wajib ke atas siapa? Ke atas ni kita orang tua ni. Walaupun mereka tak sembahyang, tak berdosa. Mereka tak puasa, tak berdosa. Habis Ustaz, mereka kalau tak qada pun tak berdosa. Sembahyang pun tak, tinggal sembahyang pun tak dosa. Qada lagi lah tak berdosa. Sebab mereka tu bukan mukallaf lagi. Yang dosa siapa? Yang dosa kita lah. Sebab Nabi beritahu, suruhlah anak kamu sembahyang umur 7 tahun. Allah suruh kita, Nabi suruh kita, suruh anak kita sembahyang umur 7 tahun. Nabi tak suruh anak kita sembahyang, Nabi suruh kita, suruh anak kita sembahyang umur 7 tahun dan pukul umur 10 tahun untuk nak didik. Tetapi kadang-kadang kita tertukar. Kalau bab puasa, kita sanggup suruh. Puasa ni agak-agak berapa jam? Banyak jam Tuan Haji no. Pukul 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hampir dekat 14 jam. Sampai berguling-guling atas kat pasar raya. Apa nak ayak, berguling-guling kita tak bagi buka. Sedangkan peringkat tu kita nak kena latih. Hari ni puasa sejam, esok 2 jam, 3 jam. Jangan kita paksa menyebabkan boleh mudarat diri mereka. Tetapi yang sembahyang ni berjam-jam tak sembahyang, tukar pula. Yang sembahyang dia tak ambil berat pun. Dia tak suruh pulun macam tu. Hak sembahyang ni lebih kurang 5 minit 5 minit sembahyang. Tetapi kadang-kadang berapa minit, berapa orang yang tak sembahyang. Bukan kata hak mukallaf, bukan kata hak kanak-kanak. Orang tua pun tak sembahyang. Kalau hak budak-budak boleh gagah pergi jaga anak sakit di hospital, anak tak sembahyang tak apa, dia baru kanak-kanak, dia tak dosa atas kita.
Tapi yang jadi masalah, ayah, ibu ayah pun tak sembahyang juga. Kan kita buat orang dulu, orang di Malaysia buat kajian, hanya 12% sahaja orang yang sembahyang sempurna. Hanya 12% ni orang buat kajian di Malaysia ni, hanya 5% sahaja orang Islam yang ada Al-Quran di rumah. Hanya 1% sahaja orang Islam yang baca Quran. Ramai dah orang yang tak baca Quran. Ramai dah di kalangan kita di rumah-rumah yang tak ada Al-Quran. Malu kita. Kadang-kadang kita duk kutip sumbangan wakaf untuk kita hantarkan Al-Quran tu ke Sudan tu. Bagus tak? Bagus. Tapi hak negara kita, hak rakyat kita, orang adik-beradik kita, kadang-kadang Al-Quran pun tak ada di rumah mereka. Malu tak kita, tuan-tuan? Orang buat kajian hanya 5% sahaja orang dalam rumah tu ada Al-Quran. No, malu kita. Sembahyang 12% sahaja orang yang sembahyang sempurna. Hak kanak-kanak tak apa. Kalau dia mati pun syurga dia, dosa atas kita. Tetapi hak mak ayah pun tak sembahyang. Ada yang sembahyang 4 waktu. Ada yang sembahyang 3 waktu. Ada yang sembahyang 2 waktu. Ada yang sembahyang sehari 1 waktu. Ada yang sembahyang seminggu sekali hari Jumaat. Tu pun nasiblah majikan dia paksa dia pi. Hantar beg, hantar naik bas, naik van, suruh mai tak mai. Salah kena mai juga. Tu pun kita dengar lampuran satu syarikat hantar pi sembahyang tak sembahyang. Ada tuan-tuan tu imam beritahu. Ustaz nak tahu ada sebuah orang syarikat orang kita lah hak pekerja tu yang mai hantar tu apek pakai seluar pendek. Apek mai hantar dengan peh pakai seluar pendek, apek kena sembahyang dah. Apek mana sembahyang? Dia mai hantar orang kita mai sembahyang tapi tak masuk sembahyang. Malu tak kita tuan-tuan? Malu kita tuan-tuan. Sampai komplain kat Ash'ar buat arahan, siapa-siapa yang mai sembahyang kalau duduk di luar ditangkap, lepas ni tak boleh keluar dah. Siapa-siapa yang mai sembahyang kalau turun-turun tu duduk waktu sembahyang duduk di luar, kalau ditangkap tak boleh keluar sembahyang dah. Bakatlah masuk dalam masjid. Ingat sembahyang tak juga duduk kok tu tempat kerusi-kerusi duduk sembahyang, duduk sana juga tak sembahyang. Sampai tahu tu tuan-tuan. Ada yang sembahyang seminggu sekali sembahyang hari Jumaat. Ada yang sembahyang setahun 2 kali sembahyang sunat Aidilfitri, Aidil Adha. Malu. Tu pun nasib beli baju baru, samping baru, baju Melayu, semua baru mai pi lah. Sembahyang sunat wajib tak apa. Ada yang tunggu orang sembahyang untuk dia. Itu sembahyang apa tu Haji? Mayat-mayat ni. Sampai orang macam tu lah. Nah tu kita tuan-tuan. Masa hidup, masa sihat main lah rumah Allah. Tu duk tulis tu. Nampak tuan-tuan baca tu. As-salatul jamaah tu. Baca tu. Duk tulis tu. Tapi hak masjid tulis hadis Nabi tu. As-salatul jamaah afdal min salatil fazi wa sab'i wa ishruna rajah tu duk tempen empah besar tu. Sembahyang berjamaah lebih baik daripada sembahyang seorang diri 27 darjat. Pakat mai tuan-tuan, jangan tak mai. Jangan sampai orang paksa mai dalam rumah Allah, ketika tu mai dia tak sembahyang dah, orang sembahyang untuk dia. Dah lah masa sihat, masa kuat, masa hidup tak mau mai duduk belakang imam, tapi masa mati sombong pula nak duduk depan tu imam. Masa sihat tak mau mai duduk belakang tu imam, jadi makmum. Tetapi masa mati sombong pula nak duduk depan tu imam. Ketika tu sembahyang apa? Mayat-mayat 4 kali takbir rukuk pun tak ada dah, sujud pun tak ada dah. 4 kali takbir habis sembahyang tu imam kata apa kita nak saksi atas mayat ni, semua pakat kata baik. Nasiblah orang masjid ni bagus-bagus. Kalau dia kata tak baik, jenuh dia nak jawab di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata kanak-kanak
yang di kalangan orang yang mukallaf. Juga tidak diwajibkan ke atas orang gila. Tu orang gila tapi malu kita hak tak gila ni. Saya mengajak satu tempat kuliah subuh tuan, dia mai tuan-tuan kuliah subuh. Dia mai semayang buat angan kayu pun cukup, baju pun tak pakai. Kita duk mengajak mai ketak dah. Dia duk ke depan duk berjalan pi mai tak pergi dia buka silat lah macam-macam. Kita pun duk ketak. Saat gitu imam mai, dia kata ustaz jangan risau ustaz, dia tak buat orang. Saya kata saya tengok kayu tu tak orang ni. Dia kata saya katok saya. Dia kata posat jangan takut. Malu kita tuan-tuan, orang gila pun main dalam rumah Allah, kita hak tak gila ni lebih gila daripada hak gila. Malu kita nak. Orang gila pun main. Saya pernah semayang di satu masjid, tak mahu abang lah, semayang satu masjid. Kita pergi semayang tu masbuk mai lewat. Mai rakaat yang ketiga dah semayang maghrib. Belah pulau Pinang tu. Mayang-mayang kita pergi masbuk lah rakaat ketiga dah. Kita pun Allahu Akbar, duduk turun tahiyat akhir tu lah. Mai seorang duduk sebelah pun sama, dia pun Allahu Akbar turun juga duduk tahiyat akhir. Tu iman, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bangkit kan masbuk nak tambah 3 lagi lah. Dia juga bagi salam. Bagi salam juga. Dalam hati ni sembahyang tak kosong dah. Orang tua sekejap lagi kena lagi. Sekejap lagi lepas sembahyang kena orang tua ni. Sembahyang po ni. Orang bangkit tambah 3, dia bagi salam dengan tu imam. Habis sembahyang saya pun tak kosong. Duk ingat kat dia. Saya ingat saya lagi nak memang nak kena tegur ni. Lepas sembahyang saya pun beritahu dia, bang Pak Long tadi ni sembahyang ni kena tambah lagi 3. Dia kata tu. Ustaz mendah harimai, dia kata ustaz dia tak apa betul ustaz dia tak apa betul rupa-rupanya. Hak tak apa betul pun mai tuan-tuan. Hak betul tak mai tu lebih teruk daripada hak tak betul lagi. Jadi kalau orang gila tak perlu sembahyang. Jadi mana-mana yang tak mau sembahyang, rasa malas nak sembahyang, rasa tak suka nak sembahyang, tengah-tengah malam bangkit buat sembahyang saja, minta doa pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku ni gila ya Allah. Kalau tak mau sembahyang, tu orang yang gila tu, mereka tu VVIP. Besok di akhirat mereka tu VVIP, masuk syurga tanpa hisab. Kita nak kena hisab. Walaupun mereka tu makan kot tepi-tepi longkang, makan ambil kot sampah dan sebagainya, nampak hina, nampak rambut mereka kusuk, masa pakaian mereka bau busuk dan sebagainya, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala besok di akhirat besok masuk syurga tanpa hisab. Kerana apa? Sebab mereka tidak berakal. Itu disebut atas dunia orang panggil apa? Orang istimewa. Istimewa. Istimewa sungguh VVIP di akhirat besok ni. Tu depa tu tuan-tuan, Allah bagi kelebihan dekat depa. Depa tak payah duk sembahyang. Jadi hak kita ni hak berakal, kita buat perintah Allah. Kita sebab kita berakal, mereka tu tak berakal, mereka tak tahu apa. Dia kata orang gila kerana tidak berakal. Begitu juga perempuan yang haid dan nifas. Ini kita sebut dah dulu ni, hak perkara-perkara yang haram. Ketika haid dan juga nifas, salah satu daripadanya sembahyang. Haid dan nifas, dah kita sebut dulu, sekurang-kurang haid sehari semalam. Biasa 6-7 hari haid. Sebanyak-banyak haid ialah 15 hari 15 malam. Nifas yang kita sebut dulu ni sekurang-kurang lahzah. Ada yang beranak tu tak keluar darah dah. Yang tu kena, maksudnya disebut dengan keluar nifas tu, maksudnya tak ada darah dah. Tak ada darah nifas, tak ada. Yang tu dia kena suci dan terus dia kena sembahyang macam biasa. Tapi ada kalanya dia buat keluar darah seketika ataupun disebut dengan biasa 40 hari. Dan sebanyak-banyak nifas ialah 60 hari. Yang kita sebut dah dulu ni, cuma saya ulang-ulang nak bagi ingat balik. Ni orang perempuan dah keistimewaan. Orang perempuan kerana mereka tu beranak
tengok. Jadi kita kalau lelaki pun tak mau nak semayang, minta jadi perempuan. Mau tak mau Zaid nak kena mengandung. Tu saya duk sebut tempat lain pun samalah. Cuba try tengok, dah cuba try lagi, ambil bata ikat di perut. Nak masuk toilet pun pakai bata tu lah, nak main sembahyang jemaah pun ikat bata. Boleh seketui ke dua ketui bawa. Ikat di perut kita. Boleh mampu tak? Tak mampu kita tu pengorbanan orang perempuan susah payah depa. Dahlah mengandung 9 bulan susah dengan muntah dengan loya kita seronok muntah loya sebagainya. Lepas tu nak beranak pula sakit keluar darah sehingga kadang-kadang terkoyak kulit mereka kerana nak melahirkan bayi tu. Tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi keistimewaan pada mereka, tak perlu sembahyang dan tak perlu qada sembahyang. Tapi kalau puasa dia kena qada lah. Kalau sembahyang dia tidak perlu qada puasa sembahyang tu. Kerana kalau dia qada jenis qada lah orang perempuan, Allah bagi keistimewaan kepada orang perempuan, iaitu orang yang kedatangan haid dan juga nifas. Kerana sembahyang tidak sah didirikan oleh mereka disebabkan wujud penghalang. Penghalangnya ialah iaitu haid dan juga nifas. Cuma kalau sembahyang ada pendapat kita sebut dulu ni, kalau dalam masa mengandung ada dua pendapat yang mengatakan. Contoh kadang-kadang orang perempuan mengandung dia keluar juga darah. Keluar darah. Cuma pendapat yang sahihnya kalau keluar darah tu namanya darah haid juga. Tapi setengah pendapat kata apabila mengandung saluran darah haid tu tertutup, maka darah tu dikira darah istihadah. Tapi benda tu jarang berlaku lah. Selalu mengandung tak ada darah dah. Tapi kalau berlaku maka ada dua pendapat. Pendapat mengatakan yang pertama darah haid, pendapat yang kedua mengatakan darah istihadah. Maka yang mana kita nak ambil? Ambil yang darah haid. Apa? Kalau darah haid kena sembahyang dah, tak perlu sembahyang. Tapi kalau nak ambil darah istihadah kena lah. Yang tu kena sembahyang lah. Tapi yang hak pendapat yang hak sahih ialah darah haid kalau masa mengandung lah. Tapi jarang berlaku. Piramli kata apa? Kadang-kadang kan jarang-jarang. Kadang-kadang. Piramli kata benda yang jarang berlaku lah. Tapi kalau ada. Baik. Apabila orang kafir memeluk Islam, dia tidak wajib mengqadakkan sembahyang-sembahyang yang lalu, yang tidak dirikan. Ini istimewa orang yang bukan Islam, dia masuk Islam. Yang kita pernah sebut dulu ni, tuan-tuan ingat tak? Masuk Islam umur dah lewat 90 masuk Islam. Orang luar negara masuk Islam. Masuk Islam pukul 11 pagi, pukul 1 meninggal dunia. Masuk Islam pukul 10 pagi, pukul 1 meninggal. Semayang pun tak payah. Mati-mati tu masuk syurga terus. Hak sebelum ni, hak 80, 90, kat 90. Hak dia tinggal, dia minum arak 3 trailer kan minum arak. Dia tak semayang kan, dia berzina kan, dia berjudi kan. Masuk Islam, terhapus dosa-dosa hak lalu. Maksudnya umpama kain yang putih. Berbeza dengan orang yang murtad. Ni kena jaga orang murtad. Ada tuan-tuan duk dengar hak baru dah 3 hari duk mengaku nak keluar Islam. Tuan-tuan pakat tahu belakang nak keluar mudah tuan-tuan. Main dengan benda-benda yang boleh merosakkan akidah. Nak keluar Islam ni dia tak puas hati, dia kata saya nak keluar Islam. Ini yang bahaya. Allah sebut dalam Al-Quran orang yang murtad daripada agama dalam keadaan dia ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Allah kata orang yang murtad, wa may yatardid an dinihi fayamu. Orang yang murtad daripada agama dalam keadaan dia ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, faulaika habitan a'maluhum fid dunya wal akhirah. Terhapuslah amalan dia di dunia, dihapus yilek. Dia kata yilek apakah? Tani yilek. Ayat habis.
Habis, finish, habis langsung amalan. Semayang dia, kau puasa dia, sedekahnya, habis amalannya, terhapus amalan dia di dunia dan di akhirat. Mereka akan masuk neraka, kekal di dalamnya. Ini kita takut. Kalau dia kembali balik, dia kena qada balik. Bermula daripada dia umur balik sampai dia murtad tu bila. Ini yang kita takut, nak kena jaga tuan-tuan. Jangan kita main-main. Sebab benar akidah ni lebih kurang macam talak tuan-tuan. Melawak pun jadi, sungguh-sungguh pun jadi. Tu benar iman, benar akidah. Jangan kita main-main. Macam talak, melawak, jangan melawak dengan bini. Benar talak, melawak pun jadi. Kalau tak melawak lagi jadi. Sama juga berkait akidah. Jangan main-mainlah minta lindung daripada Allah, takut terbatal dah kalimah syahadah. Kalau tuan-tuan ada kitab Syekh Syahid Hawa, kitab yang berjudul namanya Al-Islam, 20 perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah. Ada di sana 20 perkara yang membatalkan dua kalimah syahadah kita. Anda kena jaga. Kalau semayang, ada perkara yang membatalkan semayang. Keluar, maksudnya batal wuduk batal, bercakap batal, tak tutup aurat batal dan sebagainya. Tak apalah, kalau batal semayang boleh semayang lain, kalau batal wuduk boleh ambil wuduk lain, tak apa. Tapi kalau batal dua kalimah syahadah kita, batal Islam, rosak habis amalan dia. Kalau dia kembali balik, dia kena qada balik, bermula daripada jenuh lah, minta lindung daripada Allah. Tetapi kalau orang yang baru masuk Islam, yang sebelum ni, tak payah duk buat apa dah. Tu keistimewaan orang yang masuk Islam. Dia kata, apabila orang kafir memeluk Islam, dia tidak diwajibkan mengqada sembahyang-sembahyang yang lalu yang tidak didirikan ketika masih kafir, bagi menggalakkannya memeluk Islam, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti daripada kekafirannya, nescaya Allah mengampunkan dosa-dosa yang lalu. Habis dosa dia, habis dosa, jahat mana pun dia. Bukan kata orang kafir, hak kita lagi-lagi lah Allah ampun. Saat kita kata Allah pilih kasih pula, kita lagi-lagi lah hak Islam dah. Kalau buat dosa, kalau kita taubat, Allah ampun dah. Ampun dosa kita. Kan kita sebut dulu, tuan-tuan ingat dah? Sebut yang bunuh 100 orang, ingat tak? 100 orang dulu ni. Kan lupa dah berapa bulan dah mai. 100 orang bunuh tu. Dalam kita malam ni siapa ada bunuh 100 orang? Tak ada no? Tak ada, kita tak pernah bunuh 100 orang. Bukan kata bunuh orang saya tahan perangkat di rumah tikus pun rasa tak sayang, rasa kesian, bukan sayang, rasa kesian nak bunuh tikus tu. Tikus tu boleh bunuh tak Tuan Haji Ustaz? Boleh Boleh bunuh, dia binatang perosak, boleh bunuh tikus tu. Tapi rasa kesian lah nak bunuh. Saya dapat 2-3 ekor kat rumah. Tikus duk makan macam-macam. Dapat dalam perangkat, buat pilah ke hutan tu, jauh hutan abang dia. Tikus, saya lepas ni, jangan mai rumah saya nah. Saya tak sampai hatilah nak bunuh hampir jangan mai tau abang dia. Dia berkata, Ustaz ambil tikus tu berendam layang tak mati. Dia kata tak gamak nak bunuh tikus pun kita tak gamak no. Lama-lama orang bunuh 100 orang ni. Dia mai jumpa orang alim. Wahai orang alim, saya dah bunuh 100 orang ni. Adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ampunkan dosa saya? Orang alim tu kata, ya, Allah akan ampun dosa kamu dengan syarat kamu tinggal di tempat yang kamu bunuh. Kamu pergi mengaji depan pergi mengaji. Kita malam ni main mengaji lagi. Main mengaji duduk dalam majlismu dah kita. Hak tadi ni tak sampai lagi majlismu. Bunuh dah 100 orang. Kita bunuh dah 100 orang? Dah. Main mengaji dah? Main dah ni. Dia pun seronok jalan. Belum sampai tempat majlismu, mati dia.
Belum sampai tempat majlis ilmu, mati dia, berebut malaikat. Satu malaikat nak bawa dia ke syurga kerana dia nak bertaubat. Satu malaikat nak bawa dia ke neraka kerana dia bunuh 100 orang. Berebut malaikat ni. Yang konsert pun pi, yang ceramah pun pi ni. Berebut malaikat ni. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lantik satu malaikat untuk mengadili hamba ni. Diukur-ukur tempat yang dia bunuh dengan tempat yang dia nak pergi majlis ilmu tu, hanya lebih kebaikan satu jengkal sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat bawa dia masuk syurga. Bayangkan Allah nak ampun ni. Jangan kita tahu mana haji Ustaz orang kafir, kita lagi Allah sayang lah. Kita ni orang Islam, buat dosa siang Allah tunggu di waktu malam nak ampun, buat dosa petang Allah tunggu di waktu pagi nak ampun. Allah nak ampun dosa kita. Janji kita benar-benar nak bertaubat pada Allah, Allah ampun dosa kita. Banyak mana pun Allah ampun dosa kita. Selagi mana nyawa kita jangan sampai ke alqam ni. Duk kat pusat pun Allah ampun lagi dosa kita. Tapi kita ni insya-Allah lah duk main sembahyang, astaghfirullahalazim wa atubu ilai, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Minta maaf padamu ya Allah. Kita duk minta ampun selalu dalam sembahyang pun kita duk minta ampun. Rabbir firli wa'fu anni, ya kan kita duk minta ampun dengan Allah. Baik. Dia kata nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa dosa mereka yang lalu. Sama juga kita sebut dulu, tuan-tuan ingatlah dalam mustikah disebut seorang hamba yang buat satu kebaikan, Allah tulis dengan 10 kebajikan. Buat satu baik, tulis 10 kebajikan. Seorang hamba yang buat satu kejahatan, maka malaikat belah kiri, sebelum malaikat belah kiri tulis, malaikat belah kiri akan tanya dulu malaikat belah kanan, nak tulis tak tulis? Malaikat belah kanan kata tunggu 6-7 jam. Kalau 6-7 jam berhenti, boleh berhenti tak? Benar berhenti tak? Kita masih SOP lagi lah, kita sambung. InsyaAllah nanti okey esok ni lah, kita kurang tengah jam, kita kena gantilah 2 jam no. InsyaAllah nanti okey esok lah. Dia kita ustaz kuliah seorang lah. Kami balik ni. InsyaAllah kita berhenti tantu dulu. InsyaAllah tuan-tuan tanda no? Sampai kita berhenti ni surah Al-Anfal tu ayat 38. Tanda tu InsyaAllah. Nanti kita tangguh dulu kuliah kita malam ni. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita dengan tasbih, kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.